warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa malam bersama saya Farah Aisyah binti Dahlan dan rakan tugas yang lain dalam buletin Khalid Awali yang akan membincangkan tentang isu-isu semasa yang melanda Malaysia. Baiklah pendengar sekalian, pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan berita penyakit wabak COVID-19 yang wujud di Wuhan, China. Setelah beberapa bulan penyakit ini muncul, akhirnya ia merebak ke negara Malaysia. Pada tahun 2020, Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan juga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB telah diisytiharkan oleh Perdana Menteri kita. Ianya merupakan salah satu langkah pencegahan penyakit wabak COVID-19 ini. Orang ramai diarah untuk duduk di dalam rumah dan tidak melakukan aktiviti yang tidak mematuhi Standard Operating Procedures (SOP). Oleh itu, banyak kesan positif dan juga negatif yang terhasil daripada penularan penyakit COVID-19 ini di kalangan umat Islam. Angkara jemaah dijangkiti COVID-19 ketika pulang dari bercuti di Vietnam. Nazir Masjid Muhayyad Hussain berkata, penutupan sementara itu dibuat selepas salah seorang daripada jemaah masjid tersebut sah dijangkiti COVID-19 selepas pulang daripada bercuti di Vietnam. Beliau berkata, azan dan solat akan didirikan seperti biasa oleh pegawai-pegawai masjid yang bertugas, namun jemaah dan orang awam tidak digalakkan untuk datang atau solat berjemaah di masjid tersebut. Katanya notis akan ditampal di luar pintu masjid bagi memberi tahu orang awam tentang kerja-kerja pembersihan yang sedang dijalankan. Alia Karmila Kamaluddin, Buletin Khalid Al-Wali. Seorang ejen syarikat jualan langsung dikenakan kompaun sebanyak RM50,000 selepas didapati bersalah membuat pernyataan yang mengelirukan dengan mempromosikan gelang yang didakwa mampu mencegah wabak COVID-19 di laman Facebook miliknya baru-baru ini. Dalam satu kenyataan hari ini, Pengarah Berkuasa Kuasa Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP, Datuk Seri Iskandar Halim Sulaiman berkata tindakan itu dibuat hasil orang ramai selepas penjualan gelang yang berharga RM580 berkenaan itu tular di media sosial. Penjualan gelang mencegah wabak penyakit COVID-19 ini didapati boleh membuatkan kepercayaan tauhid seseorang individu beragama Islam itu berubah kebergantungannya terhadap Allah yang Esa kepada pergantungan terhadap gelang itu sahaja. Sesungguhnya tiada kepercayaan yang boleh dipercayai melainkan yang sudah pun tertulis di dalam kitab Al-Quran dan juga As-Sunnah. Saya Adun Rajia melaporkan untuk Buletin Khalid Al-Wali. Assalamualaikum. Cik. Maaf mengganggu, saja nak tanya pasal pendapat Cik pasal ni. Apa ni? Pendapat Cik? Nama saya Abdul Aziz. Dan dalam pendapat saya, saat-saat dalam pandemik ni tak patutlah berlaku macam ni. Like, semua orang tengah panik, tengah takut, semua orang tengah confused. And ada orang macam ni, ada orang yang tak ada iman, tak ada hati, nak jual gelang-gelang yang mencegah COVID. Apa ni? Sains lagi, ilmu sains lagi belum ada jawapan bagi COVID. And orang macam ni ambil kesempatan nak dapat untung. Saya rasa tak patut macam ni. Kita ni sebagai Islam patut ada iman. Kita patut percaya rukun iman, iaitu kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada kitab Al-Quran, kepada qada dan qadar. Bukan benda mengarut macam ni. Gelang nak cegah COVID, apa benda tu? Dan tambah lagi, saya rasa orang yang beli tu pun tak kuat iman. Dia sampai hati percaya benda macam ni, benda mengarut macam ni. Kita sebagai Islam, kita ni sebagai Islam patut percaya kepada apa yang betul, bukan benda mengarut macam ni. Itu just orang-orang yang nak scam, nak ambil kesempatan je. Memang tak ada iman, tak ada hati. Saya nak pergi sejauh cakap tak ada agama. Itu je pendapat saya dalam apa yang Cik tunjuk tadi. Terima kasih.
4 lagi subkluster jangkitan COVID-19 yang melibatkan ahli perhimpunan tabligh telah dikesan. Mereka semua sedang dirawat di Hospital Sungai Buloh. Kluster tabligh terjadi kerana sikap masyarakat yang tidak mengambil endah perihal penyakit berjangkit ini. Mereka lebih mengutamakan keagamaan dari penyakit tersebut. Dari segi pandangan Islam, dalam menghadapi musibah telah disebutkan dalam Al-Quran melalui surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, jangan kamu campakkan diri ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengajar kita erti kewaspadaan. Saat negara menghadapi dugaan dan musibah merebaknya penyakit, kita harus menghindarkan diri daripadanya. Saya Karul Ikon bin Ishaq dari Buletin Khalid Awalik. Duka cita dimaklumkan terdapat tambahan 6 kes kematian berkaitan COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 176 kes. Perkara ini telah dinyatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah merintahkan ke semua masjid di seluruh negara mengadakan solat hajat dan doa selamat memohon ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar penularan wabak COVID-19 dapat dibanteras dengan berkesan. Dalam satu pernyataan, Datuk Pengarah Berjaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Samsudin berkata, titah baginda itu susulan pengawasaan semula Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Namun demikian, situasi ini tidak menghalang rakyat Malaysia khususnya umat Islam untuk terus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai program berunsurkan keagamaan seperti ceramah secara online, soal jawab keagamaan dan sebagainya dianjurkan oleh Jabatan Ulama Islam agar dapat bersama-sama mengisafi dan memperbaiki kelemahan diri. Baginda menasihati agar seluruh rakyat untuk terus memainkan peranan masing-masing dan berdisiplin mematuhi prosedur operasi standard SOP dan tata cara kelaziman baharu. Hasan itu Priyanti Omar melaporkan untuk Buletin Khalid Awalik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aida Shakira. Semasa tempoh Perintah Kawalan Berkurung Bersyarat berlangsung, ramai ahli keluarga terpaksa duduk di rumah masing-masing sebagai tanda akur dengan perintah tersebut. Ibu bapa dan ahli keluarga yang bekerja turut bekerja dari rumah. Perkara ini dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan dalam Islam. Hal ini demikian kerana semua ahli keluarga dapat berkumpul bersama-sama. Ada ibu bapa yang telah kembali ke zaman kanak-kanak mereka dan bermain congkak, batu sembahyang dan pelbagai. Perkara ini dapat membuktikan bahawa setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Aida Shakira melakukan untuk Buletin Khalid Al-Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Likra Hafiz di Muhammad Azri. Walaupun kami terpaksa menjalankan PKP di rumah, namun ia tidak bermaksud untuk kami tidak boleh melakukan aktiviti sebegini. Bagi saya ia amatlah baguslah untuk kita lebih mengenali keluarga kita. So sebelum ni pun saya banyak menghabiskan masa di universiti. So masa untuk bersama keluarga tu kurang lah. So apabila PKP ni dijalankan semula, saya dapat bersama keluarga saya lah. Saya dapat kembali untuk merapatkan hubungan lah dengan keluarga saya. Kawalan pergerakan PKP pada awalnya telah dijalankan selama 3 bulan. Dalam tempoh tersebut, pelbagai aktiviti yang viral telah berlaku. Antaranya, rakyat Malaysia mencuba air dalgona kopi dan meniru pergerakan tarian di aplikasi TikTok. Juga di salah satu laman sosial Twitter, seorang wanita telah mengaku bahawa dirinya telah meninggalkan solat bertahun-tahun lamanya dan telah lupa bacaan dalam solat. Dalam tempoh PKP, beliau menggunakan masa yang ada untuk menunaikan solat dan menggunakan bantuan nota-nota yang diletakkan di sekeliling sejadahnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, lama-kelamaan beliau telah pun berjaya untuk menunaikan solat tanpa menggunakan nota-nota tersebut. Hal ini membuktikan bahawa setiap perkara yang berlaku di dunia ini ada hikmahnya, terutamanya dalam memartabatkan agama Islam. Sekian sahaja dari saya, Anis Alia, melaporkan Buletin Khalid Al-Wali. Sudah terang lagi bersuluh bahawa penyakit COVID-19 ini telah banyak membawa impak positif dan negatif kepada keagamaan dalam agama Islam.
Justru itu, kita sebagai umat Islam wajib mematuhi arahan pemimpin kita yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah bagi mencegah wabak COVID-19 ini. Janganlah kita melakukan perkara yang memudaratkan lagi keadaan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi ujian kepada hamba-Nya yang tidak mampu. Sama-samalah kita mengambil peluang yang ada dengan menambahkan lagi amalan ibadah kita ke arah kebaikan. Baiklah, sekadar ini sahajalah paparan kita pada hari ini. Teruskan duduk rumah, patuh pada SOP, sama-samalah kita perangi COVID-19 ini. Salam hormat dan Assalamualaikum. Saya Karunisa binti Khairuddin menutup tirai Buletin Khalid Al-Wali.